Tambah-tambah lagi pula. Jadi itu saya terbaca pula, terlihat pula dalam, malah nak dengar saya cari layar, tiba-tiba Wan Saiful yang sedang menghadapi dakwaan SPRM boleh menuduh pula bahawa konon-kononnya bahawa bajet yang dibentangkan oleh Saudara Ibrahim itu dicuplik ataupun seolah meniru bajet komunis. Ini satu benda, tuduhan yang bagi saya agak bahaya. Dan dia bukan hanya menuduh dalam parlimen, dia mengadakan sidang media di luar parlimen. Saya harap Saudara Saiful dan pegawai-pegawai ataupun penasihat-penasihat undang-undang dia harus mencari dalil. Saya yakin kerana perkara itu telah disentuh di luar parlimen, setelah disebut di luar dewan, saya yakin JKOM akan mengambil tindakan. Keadaan ini saudara, malahan saya melihat bagaimana pemimpin Parti Sosialis S. Aru Silvan, dia kata dia menyindir lah. Dia kata bagaimana kenyataan Wan Saiful berhubung manifesto komunis. Itu kata ini S. Aru Silvan. Dia kata dia ketawa lah, dia kata. Malahan katanya Karl Marx juga akan ketawa dari dalam kubur kalau bila dengar benda begitu. Apabila mengetahui seorang ahli parlimen Malaysia membangkitkan manifesto komunis. Itu tulisan dia lah. Seandainya Perdana Menteri Nahdlatul Ibrahim tidak peka dengan situasi semasa seperti yang didakwa oleh Wan Saiful, maka dia akan terus menembak menggunakan kelosong peluru dari jauh, kata Shelvan. Jadi sebab dalam kenyataannya Saiful bertanya sama ada belanjawan kerajaan diilhamkan oleh manifesto komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Jadi keadaan begini, takkanlah sampai ke situ jangkauannya, Wan. Anda adalah Jian Berhormat. Carilah idea-idea lain untuk mengkritik. Sebab saya katakan tidak ada kritikan. Saudara, saya melihat cuma hari ini yang agak menenangkan fikiran saya. Paling-paling tidak tu legalah sikit apabila seorang ahli parlimen daripada Aitam, iaitu Presiden MCA. Beliau memang dia berbicara, dia berbahas di parlimen menggunakan data. Dari kalangan 222 ahli parlimen sahaja, termasuklah menteri, timbalan menteri sebagainya, cuma Datuk Seri Wee Ka Siong saja selaku Presiden MCA yang saya rasakan membawa hujah untuk kepentingan rakyat dengan data-data dan perangkaan terperinci. Di samping itu dia menyanggah kenyataan Menteri Kewangan berhubung jumlah simpanan penyimpan dalam KWSP. Jadi dalam pengatarannya dia kata, dia menyebut bahawa tidak mungkin bilangan pencarum dalam KWSP yang punya simpanan di bawah 10,000 melebihi 50%. Itu dia bercakap dengan data-data yang dia ada. Jadi dalam kata lain saudara, tuntutan para penyimpan yang mahukan pengeluaran secara bersasar ada asasnya. Itu kata Datuk Seri Wee Ka Siong. Dia bagi gambaran lah, kalau yang penyimpan tu berusia 40 hingga 50 tahun, dia kata tidak mungkin mereka mempunyai simpanan kurang daripada 60,000. Itu berdasarkan kalau gaji 1,000 katanya. Saya melihat ini kenyataan yang perlu dihayati dan sepatutnya warga di Kepulauan Wan Simpanan Pekerja janganlah memberi gambaran kepada Yang Amat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, gambaran yang data-data yang tak betul. Kerana menurut dari Datuk Wee Ka Siong, dia kata dia datang dengan datanya 1, 2, 3, 4, jelas. Sepatutnya dia kata KWSP harus menimbangkan untuk menyegerakan supaya penyimpan-penyimpan yang mempunyai simpanan lebih daripada 200,000 ini dikata penyimpan bersasar, diizinkan untuk mengeluarkan simpanan. Saya dah bercakap dulu, saya pergi ke sembang hangat pun saya berkata puncanya tak ada lain tak bukan kerana warga ataupun rakyat tidak punya wang, tidak sumber-sumber. Mungkin mereka tidak punya pekerjaan, dah tak ada. Kalau dia meniaga pun dah hilang perniagaan, nak tunggu bantuan selepas bajet diluluskan nanti pun berapa lama. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya melihat bahawa pembentangan bajet ini dia akan mengambil masa, macam saya dah cakap 2-3 malam lepas, bahawa akan mengambil masa tak kurang daripada 28 hari sebelum diluluskan. Jadi dalam tempoh 28 hari bulan ni kita dah nak puasa. Ini yang membimbangkan warga. Lepas puasa nak raya, wang dalam poket tak ada. Yang ada harapannya cuma ada dalam KWSP.
Jadi fikirkanlah supaya mereka dapat diizinkan untuk mengeluarkan secara bersasar. Bukan untuk semua orang kena keluar RM50,000, RM30,000, tidak. Bersasar. Kalau simpanan lebih RM50,000, bagi 10%. Baru RM56,000 saja. Benar, saya tahu KWSP melakukan pelaburan di dalam dan luar negara. Tapi carilah upaya bagaimana nak mencairkan wang KWSP itu. Takkan itu pun nak bercakap sampai malam lagi. Saya rasa bahawa saya setuju dengan pandangan Datuk Wee Ka Siong. Dia kata data-data yang dikeluarkan oleh KWSP kepada Menteri Kewangan agak bercelaru. Saya haraplah supaya benda masalah ini dapat segera diusaikan. Kalau tidak nanti rakyat, saya tak fikir soal nak mengundi 6 negeri dan sebagainya. Saya memikirkan soal kehidupan rakyat. Rakyat perlu ditangani dalam keadaan yang begitu tenat mereka. Sewajarnya lah pimpinan melihat, saudara. Sebab itu sekarang ni memang saudara kita, negara kita ni nak pulih macam mana? Sukarnya kita. Sebab negara sekarang ni saya melihat masa yang awak Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak kurang daripada 30% masanya terpaksa dihabiskan untuk menguruskan urusan-urusan yang menyangkupi soal-soal korupsi. Tak habis-habis, saudara. Banyak lagi masalah-masalah peninggalan kerajaan terdahulu. Jangan lupa, saudara, 3 Perdana Menteri yang dahulu banyak bertepuk-tepuk. Saya bercakap Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti untuk merawat ekonomi negara yang begitu teruk dalam keadaan hutang 1.5 triliun. Sebab itu sekarang ni, tapi bagi saya lah agak mustahil kalau kita nak menanding macam Indonesia ataupun negara-negara jiran kita, sebab mereka telah pun melaksanakan satu islah kepimpinan menentang kebejatan korupsi. Kita baru nak bermula ni, saudara. Itu pun dah heboh satu Malaya. Itu keadaannya, saudara. Jadi cakap banyak-banyak ni pun kadang orang marah dengan saya. Cuma hari ini saya melihat kita masuklah bahagian UMNO sedikit. Tak bagi pencerahan tentang politik tak boleh juga, saudara. Kerana saya melihat di sebalik pelbagai andaian, nampak gayanya yang orang katakan UMNO tu orang dah nak tinggalkan dan sebagainya, 11,000 lebih yang menawarkan diri untuk bertanding pelbagai jawatan dalam UMNO. Cuma yang tak menyenangkan hati saya, tiba-tiba semalam saya dah bercakap waktu saya bersama dengan adik saya, Awang Rafi, Awang Kecil ataupun Rak, kita bercakap tentang pada mulanya tengok Datuk Seri Ismail Sabri dia tak nak bertanding. Okey lah tu, tidak ada masalah. Alhamdulillah, dia rasa nak berundur, itulah sebaiknya sebagai Perdana Menteri berundur secara terhormat. Tiba-tiba kali ini keluar kenyataan. Saya ingatkan dia diam. Saya rupa keluar kenyataan. Dia kata sepatutnya pemilihan UMNO ini kena tunggulah apa kenyataan daripada ROS. Ini saya lihat kenyataan orang katakan macam orang beber. Orang menyeber, orang Perak kata menyeber lah. Ini kata aku berhentilah. Tapi aku mesti balon dari belakang. Jadi saya tak nampak keikhlasan. Walaupun bila dia katakan bahawa UMNO sepatutnya tunggulah keputusan ROS baru nak mengadakan pemilihan dan sebagainya. UMNO cawangan dah bersidang. Semua cawangan, 23,000 lebih cawangan dah bersidang, dah memilih pemimpin mereka. Macam mana nak diundur lagi? Saya kata Datuk Ismail Sabri ni apa hal? Patutnya dia dah tak nak bertanding dalam pimpinan Majlis Tinggi. Dia tak nak mempertahankan jawatan di peringkat bahagian. Okey, kita santuni beliau sebagai mantan Perdana Menteri. Kita berkawan, boleh petang-petang telefon saya, boleh kita minum kopi. Tak ada apa dah. Teruskanlah hidup yang dalam penuh keselesaan. Nak fikir pasal apa? Nak tunjuk apa yang anda nak tunjukkan? Nak buat koreksi? Tak boleh dah sekarang. Sebab itu, menurut Datuk Sri Zahid Hamidi, yang Muhammad Sri Zahid Hamidi, dia mengatakan bahawa sepatutnya selaku naib presiden Datuk Sri Ismail Sabri seharusnya menghormati keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang memutuskan dua jawatan presiden timbalan presiden tak ditandingi. Dia masih lagi merasa terbuku, masih lagi nak marah kerana jawatan presiden tak boleh ditandingi. Ini orang kata menyebar. Saudara, kalau dah rasa begitu, anda nak berhentilah. Tapi janganlah melontar kata-kata. Jadi kata Zahid, walaupun parti menghormati pendapat pribadi, ia tidak bermakna mereka boleh membelakangkan keputusan yang dicapai dalam Perhimpunan Agung. Itulah keputusan parti yang perlu dihormati oleh semua orang. Kalau waktu Perhimpunan Agung telah memutuskan, siapa pun tak boleh membuat koreksinya.
Malahan Majlis Tinggi pun perlu menghormati. Tiba-tiba Datuk Ismail Sabri boleh mengatakan ROS kena UMNO kena tunggulah keputusan ROS. Show must go on. Kalau tak buat pemilihan, UMNO pula disalahkan. Dalam tempoh 6 bulan tidak ada pemilihan, UMNO pula diharamkan. Jadi kamu dalam waktu jadi kerajaan dulu, kamu jadi Perdana Menteri dulu, kenapa tak dibetulkan lebih awal? Waktu kamu ada kuasa segala-galanya. Ini masalah saya nampak. Saya nak marah pun ada. Tapi nampak gayanya, semalam saya dah bercakap, okeylah tu. Dia tak mau lagi pegang jawatan, dia nak bersara. Kita menghormati, berilah laluan pada pemimpin baru, muka-muka baru yang bertanding di BERA dan di peringkat nasional. Tak payah diganggu dan hadirlah sesekali. Saya lebih suka kalau dia memilih untuk menjadi penasihat yang baik, bukan penasihat mengeluarkan kenyataan-kenyataan. Buat apa nak ikut perangai mantan Perdana Menteri yang dulu, Dr. Mahathir, main kata bukan-bukan. Dia okeylah sebab dia di luar UMNO. Datuk Ismail Sabri masih lagi warga UMNO. Janganlah kita melontarkan kata-kata yang tak baik. Saya haraplah Datuk Sabri hayati apa kenyataan Presiden UMNO Datuk Zahid. Bagi saya lah, Datuk Zahid ni memanglah sentiasa berlapang dada. Orang cakap benda begitu, dia dengan lembut dia kata seharusnya lah Sabri menghayati keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Dia sendiri dia ada atas pentas waktu tu sebagai naib presiden. Dia dengar keputusan. Kalau PAU dah membuat keputusan begitu, terimalah. Tak payah lagi lah nak cakap benda begini dan sebagainya yang boleh merosakkan imej UMNO, saudara. Saya nak cakap panjang-panjang lebar nanti gigi pun tak boleh nak sihat. Saya haraplah agar anda semua dapat mengerti, dan pada teman-teman semua saya ucapkan selamat bertanding dan berkempenlah secara baik. Jagalah parti ini. Ingat saudara, inilah parti yang ada untuk orang Melayu. Tak ada UMNO, di mana orang Melayu nak bergantung? Saya malah nak cakap lah saudara, kita dengar lepas satu-satu tentang apa berlaku kebejahatan politik, rasuah dan sebagainya. Saya haraplah agar setiap warga UMNO menjaga parti anda sebaik mungkin. Saya dengar pula tadi, contoh saya kata, Presiden PAS sendiri, Tuan Haji Hadi, dia bercakap, saya kata, dia ni bercakap benda ni, ini kuliah subuh ke? Kuliah maghrib ke? Duk cerita apa? Sedangkan, kita mengharapkan bila bajet Bandani ini sepatutnya dia mengutarakan pandangan bagaimana juga cara Saidina Umar Al-Khattab melaksanakan hukum waktu memerintah. Ini cara dia, 1, 2, 3. Ini kita perlukan daripada seorang ahli parlimen yang ada latar belakang sebegitu. Tentulah Datuk Tan Sri Haji Hadi mempunyai latar belakang pengetahuan yang sebegitu. Sekolahkanlah mereka di parlimen itu. Begitu juga macam mana zaman Saidina Osman Affan. Masyarakat di Madinah itu maju, bangkit ekonominya. Sepatutnya cari dalil-dalil yang diutarakan, yang tercatat. Jadi berbalik pada apa yang saya bila mula tu seronok saya dengar apabila Tuan Guru Tan Sri Haji Hadi dia memetik ayat-ayat daripada surah Yusuf. Memang baik saja yang minta supaya kita waspada. Tetapi bila dia menekankan seolah nak bermusuh pula dengan gegasi ekonomi macam Amerika, waspadalah dengan negara Amerika, kerana Perdana Menteri kita baik dengan Amerika tu harus berhati-hati. Ini menggugat untuk kita mendapatkan pelabur-pelabur daripada negara Amerika, negara kaya. Kita ni tak mahu musuh. Kita adalah sebuah negara yang mahu menyantun dengan semua orang. Soal Amerika nak berbalah dengan China, itu masalah mereka. Tapi kita nak berbaik-baik. Soal Rusia nak bergaduh dengan Ukraine, itu masalah lamalan mereka. Tetapi bila dilontarkan pandangan Perdana Menteri hati-hati dengan Amerika, tentulah akan mengejutkan pimpinan daripada Amerika. Saya khawatir nanti mereka akan retaliate atau tindak balas. Sebab apa yang dibahaskan di parlimen, duta-duta dapat dengar. Mereka juga mendapat handsetnya. Ini akan dihantar ke White House. Itu gambaran saudara. Ya, jadi saya haraplah sepatutnya kita nak menangani ekonomi melalui sistem madani yang berpaksi kepada sistem ekonomi Islam.